lokasi tanah ni memang tanah dimiliki oleh pihak swasta, iaitu MCL Land. Jadi di atas tanah swasta, sebelum tanah tu dan juga pemilik ready untuk melaksanakan pembangunan, mereka telah menggunakan tanah ni secara sementara sebagai tempat tak kereta. Dan kini mereka telah pun ready untuk memajukan tanah tu dengan pembangunan yang telah diluluskan oleh pihak Dewan Menara Kuala Lumpur. Maka tapak struktur yang dikhaskan untuk tempat tak kereta ini akan diroboh ataupun mungkin dah diroboh. Maka itu pilihan pemilik tanah lah. Macam kita dapat lihat, banyak juga tanah-tanah di pusat bandar ni, sebelum mereka ready dengan pembangunan, mereka sebenarnya menggunakan secara sementara tanah kosong itu bagi aktiviti-aktiviti yang beri pendapatan kepada mereka lah, daripada tinggal tanah itu kosong. Jadi kaedah yang serupa digunakan oleh MCL Land di kawasan Wangsa Maju ini. Jadi dari segi peruntukan tempat tak kereta di kawasan yang kita rancang ini, iaitu di pusat bandar Wangsa Maju, di Wangsa Walk itu, di sebelah tepi-tepi kepada Wangsa Walk itu memang banyak disediakan tempat tak kereta secara terbuka di atas tanah lah. Maka itu ikut kiraan kita, penyediaan tempat tak kereta itu dah berlebihan daripada apa yang diperlukan untuk pembangunan komersial yang ada di pusat bandar Wangsa Maju. Jadi itu keadaan biasa di Kuala Lumpur, mana-mana pembangunan memang dikenakan syarat untuk menyediakan tempat tak kereta. Jadi kalau ada yang dirasakan tidak mencukupi dan tempat tak kereta ini, pihak Dewan Menara Kuala Lumpur tidak mempunyai tanah di sana. Maksudnya tak ada kawasan dikhaskan untuk tempat tak kereta bagi tujuan awam. Kemudahan ini kita mungkin boleh tengok balik dari segi perancangan kita masa akan datang, di mana tempat letak kereta yang menyokong kepada stesen public transport, pengangkutan awam. Kita sedang kaji kedudukan polisi untuk menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam. Stesen-stesen yang berada di luar kawasan pusat bandar akan disediakan kemudahan park and ride, kemudahan parking. Jadi mereka-mereka yang duduk agak jauh daripada stesen ini boleh memandu kereta ke kemudahan tempat letak kereta ini ataupun kemudahan park and ride ini. Namun kita sedang kaji di mana tapak-tapak park and ride ini wajar disediakan. Jadi apabila ada kemudahan ini bagi pihak Dewan Menara Raya, ia akan memberi satu gesaan ataupun satu tarikan untuk lebih ramai orang menggunakan kemudahan pengangkutan awam dengan adanya kemudahan tempat kereta. Jadi kajian sedang dibuat selaras dengan kita sedang menyediakan pelan tempatan Kuala Lumpur 2040 ini. Kita juga sedang mengkaji bersama-sama penyiapan pelan tempatan Kuala Lumpur 2040 ini, kemudahan-kemudahan yang berada, kemudahan tempat letak kereta yang wajar disediakan di tapak-tapak yang ada stesen pengangkutan awam. Jadi tunggu sehingga kita datang dengan the finding ataupun cadangan dalam kajian pelan tempatan Kuala Lumpur 2040. Dalam hari insya-Allah kita akan siapkan kajian ini. Kajian tempatan agak-agak berbeza. Kajian pelan tempatan. Tempatan ini sekarang tengah kajian. Sekarang ni kajian ini setiap hari, setiap minggu saya akan ada perjumpaan dengan pihak konsultan perunding, dan sekarang kita jangka bulan 11 tahun ini draft pelan tempatan Kuala Lumpur 2040 dapat disiapkan oleh pihak perunding. Kemudian akan diadakan public hearing. Jadi tunggu dulu, semasa public hearing itu boleh juga penduduk, orang ramai, KL Lights memberikan pandangan, buah fikiran ataupun ulasan kepada cadangan
pelan tempatan 24 pelan tempatan Kuala Lumpur 24 puluh. Nanti akan ada dikeluarkan satu pengumuman untuk memplawa penduduk-penduduk Kuala Lumpur mengemukakan pandangan buah cadangan kepada pelan tempatan Kuala Lumpur 2040. Untuk nak sentuh sikit isu tanah MCLN tu, walaupun memang tu adalah tanah swasta, tapi keluhan daripada penduduk katanya situ dah terlalu banyak pembangunan. Jadi macam keseluruhan kita panggil Bandar Baru Wangsa Maju, dulunya dikenali itulah Bandar Baru Wangsa Maju. Seawal tahun 1983 dah disediakan pelan pembangunan untuk Bandar Wangsa Maju. Tapak yang kita rujuk sekarang ni, di mana sebahagiannya dimiliki oleh MCLN itu, tapak itu dikenal pasti sebagai pusat Bandar Wangsa Maju. Jadi mana-mana tempat pusat bandar ni, kawasannya yang disediakan itu sudah tentu akan menampung intensiti pembangunan yang paling tinggi sekali sebab dia pusat bandar. Begitu juga di Kuala Lumpur. Kita tengok di Kuala Lumpur, pusat bandar Kuala Lumpur di sekitar Jalan Ampang, Jalan Bukit Bintang, Raja Chulan, apa semua tu, itulah tempat yang mempunyai intensiti pembangunan tinggi. Sebab itu kita dapat lihat menara-menara tinggi berada di kawasan-kawasan ini. Itu sama juga di pusat Bandar Wangsa Maju. Jadi kita boleh rujuk balik pelan pembangunan yang diluruskan untuk Bandar Baru Wangsa Maju ini, di manakah tempat-tempat yang akan dibenarkan pembangunan mempunyai intensiti tinggi dan di mana pembangunan yang intensiti rendah ataupun sederhana. Jadi kalau kita katakan kawasan ini mempunyai intensiti tinggi dan juga pembangunan baru itu dirasakan menambah kesesakan pusat Bandar Wangsa Maju ini, saya lebih suka merujuk balik perancangan asal Bandar Baru Wangsa Maju. Maksudnya kita rujuk balik kepada pelan yang telah disediakan dahulu seawal tahun 1983 ataupun 84. Seingat saya, kawasan ini telah pun dikenal pasti dengan pembangunan yang lebih tinggi intensitinya berbanding dengan kawasan-kawasan sekitar yang berada di kawasan Wangsa Maju. Sebagai contoh kita tengok di Taman Serampai. Itu juga dalam konteks pengenalan kawasan Serampai juga sebahagian daripada kawasan Wangsa Maju. Tapi banyak Serampai rendah dia punya intensitinya. Kita tengok lagi dekat dengan di section 1, section 2, section 4. Section 5 rumah lebih kepada berbentuk landed development, rumah teres. Section 6 semedi dan juga rumah teres. Tidak dinafikan spot-spot tertentu di dalam section macam di section 2, section 5, section 6 ada juga pembangunan yang agak tinggi intensiti tapi taklah setinggi intensiti yang berada di Bandar Baru Wangsa Maju. Jadi oleh kerana pelan yang disediakan dulu telah diatur sedemikian rupa, kawasan-kawasan ini telah dirancang dengan infrastruktur, dengan kemudahan awam, kemudahan utiliti yang lain, boleh menampung, boleh menyokong pembangunan yang apa yang telah diluluskan dan akan diluluskan berdasarkan perancangan ini. Jadi again, kalau kita bercakap dalam konteks perancangan bandar, itulah aspek yang dilihat. Intensiti dikaji dengan keupayaan infrastruktur, sama ada infrastruktur dari segi jalan, kemudahan angkutan awam, ada stesen angkutan awam dan kemudahan-kemudahan itu yang lain telah pun dirancang untuk menyokong pembangunan berintensiti tinggi. Itulah saya punya ulasan. Okay, untuk soalan lain, agak serius dalam konteks mendepani cabaran-cabaran yang dibawa oleh climate change, perubahan iklim ini ataupun pemanasan global ini. Jadi kita membuat persediaan rapi, utamanya dari segi keupayaan longkang yang ada, dan kita dapati data-data yang kita dah pungut selama ini, nampaknya intensiti hujan yang turun di Kuala Lumpur jauh lebih tinggi daripada apa yang berlaku sebelum ini.
Jadi data-data itu menjadi panduan kepada kita untuk pastikan tak akan ada lagi kita mencuba dengan sebab daya ni, tak akan ada longkang-longkang kita ni dihalang oleh sama ada sampah, sama ada daun kering ataupun botol-botol minuman yang berada di longkang yang akan menyebabkan menghalang laluan air di dalam longkang, menyebabkan berlakunya kita panggil water ponding. Lepas water ponding itu agak lama sikit, hujan bertambah lagi kuat, turun lagi, maka dia akan menjadi ambil satu tahap banjir kilat. Jadi kita faham kesan daripada ini boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat di Kuala Lumpur. Maka sekarang ni kita dah tersema melalui kerjasama dengan SDA Dupont dan juga Alam Flora. Saya ada meeting dengan mereka. Saya dah buat keputusan Alam Flora sebagai kontraktor yang membuat kebersihan ni